Dalam soalan tambahan, saya bangkitkan soal monopoli import beras oleh Bernas disambung setelah prestasi mereka puluhan tahun menyelenggarakan. Ini bertentangan dengan prinsip food security dan jihad makanan Perdana Menteri ini. Sebab kita benarkan monopoli satu syarikat yang untungnya terlalu besar. Ya, sepatutnya keperluan import itu diagihkan. Saya tak ada masalah Bernas tolong menguruskan, tetapi diagihkan kepada peserta-peserta peladang atau yang boleh memberikan manfaat langsung kepada pesawah padi. Dan saya masih ingat ini juga dasar yang kita lakukan semasa saya di Kementerian Kewangan, iaitu memastikan import itu dilaksanakan oleh syarikat yang boleh memberikan pulangan langsung kepada pesatwa peladang atau pesawah. Dan pesawah padi ini seperti kita tahu 150,000 orang ini di antara kategori yang paling miskin. Tetapi kalau kita lihat umpamanya dari SSM, ya, keuntungan mereka tercatat itu besar. Dan kalau lihat umpamanya, ya, yang terkumpul tahun 2018 1.2 bilion, 2019 1.3 bilion, 2020 798 juta. Ya. Dan kemudian daripada situ tentunya diberikan net dividen 670 juta kepada pemegang-pemegang saham. Ya. Saya faham sistem kita itu memberikan sedikit pulangan yang lebih kepada pemodal. Tetapi yang ini dianggap satu monopoli yang memberikan semua pulangan kepada syarikat. Ya. Dan saya tegaskan sekali lagi, pesawah padi yang 130-150 ribu keluarga ini kategori yang di antara kalau di Semenanjung, di Sabah Sarawak ada yang lebih miskin. Tetapi kalau di Semenanjung ini kategori paling miskin dalam negara. Dan kita ada syarikat yang mengendali soal import di antara yang paling kaya. Dan saya bantah keras pendirian kerajaan, Perdana Menteri dan Kabinet yang meluluskan monopoli ini, menyambung monopoli ini 10 tahun lagi. Ya. Saya sebab itu seperti mana saya tegaskan kepada Perdana Menteri hari Isnin, ini kerajaan dia tak berani langsung berunding meminta sedikit penyesuaian dengan syarikat-syarikat besar. Saya bagi contoh umpamanya kelapa sawit, ya. Kita tekankan syarikat-syarikat ada keuntungan ratus juta. Macam kes ni. Dia tak kira lah ini syarikat Bumiputera. Syarikat kelapa sawit ada yang Bumiputera, ada yang Cina. Tapi isunya bukan isu kaum. Isunya isu keadilan. Kalau keuntungan, jangan kita sekat syarikat-syarikat dari boleh keuntungan. Jadi kalau syarikat itu catat keuntungan ratus juta setahun. Kalau pekebun-pekebun kecil yang di Padang Serai dan ada yang untungnya puluhan ribu atau ratusan ribu, jangan ganggu. Saya setuju. Tapi yang ratusan juta untung ini, tak bolehkah cap kota untuk penjualan dalam negara dengan harga yang berpatutan. Dia mencatat keuntungan tapi tidak besar ikut harga pasaran antarabangsa. Dia istilah untung rugi ni relatif, kena ingat, ya. Dia tidak rugi. Dia cuma kurang keuntungannya ketimbang penggunaan antarabangsa. Jadi saya lihat umpamanya kerajaan bila bicara soal security makanan tidak serius kerana tidak ada perubahan struktural sama sekali. Yang ada hanyalah sikit penyesuaian, itu tambah subsidi. Dan subsidi itu selalunya seperti minyak dan gas memberi keuntungan langsung kepada semua termasuk T20 dan golongan kaya. Saya minta kawan-kawan lain yang terutama daripada sikap padi untuk beri tambahan. You untuk add? Yang padi kalau Okey, Assalamualaikum. Saya bagi pihak petani,
kerana kawasan saya dan negeri kami adalah negeri jelapang padi daripada Kedah. Sangat kecewa lah dengan tindakan kerajaan menyambung untuk tempoh 10 tahun lagi konsesi kepada Bernas, sedangkan Bernas tidak pernah membantu para petani. Yang Bernas hanya menguruskan wang subsidi harga padi yang diperuntukkan oleh kerajaan, bukan duit dia membantu petani. Dan yang membantu petani ialah agensi-agensi yang lain ataupun badan-badan yang lain, bukannya Bernas. Jadi tidak wajar untuk menyambung konsesi Bernas ini, sedangkan sepatutnya apa yang kerajaan harus buat ialah meningkatkan usaha untuk membantu para petani dengan bantuan yang lebih dan mengangkat usahawan-usahawan tani, dan bukannya melaksanakan program estate padi, itu Smart SBB yang dibantah oleh Nafas. Keputusan Mesyuarat Agung Nafas pada November yang lalu menolak Smart SBB kerana petani Nafas berkendakkan kepada untuk mengangkat usahawan-usahawan tani yang telah sedia untuk berusaha meningkatkan hasil padi. Terima kasih. Ini semua pakar-pakar pasal padi dia. Terima kasih kepada Pengerusi Presiden. Saya sini nak menegaskan sebenarnya pasaran sekarang harga lantai adalah 1,201 metrik tan. Tetapi ada kilang persendirian private miller yang sudah sanggup tawarkan 1,250 untuk 1 metrik tan. Bagaimana Bernas masih nak kekalkan dalam 1,200 sedangkan subsidi kerajaan bayar untuk 360 1 metrik tan, tak perlu kita tambah subsidi. Kita hanya minta Bernas beli padi daripada petani lebih sikit harga yang seraras dengan private miller. Dan ini tidak akan menjejaskan harga beras kerana harga kos dia masih sama. Sedangkan Bernas seperti mana Datuk Seri Anwar sudah ceritakan punya keuntungan besar tersebut. Maka saya rasa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan harga kos beras, tetapi hanya kurangkan sedikit keuntungan daripada Bernas, dan ini sepatutnya tanggungjawab oleh Bernas. Dan selain daripada ini, kerana rantai penghasilan tersebut, kerajaan ada mengambil juga tanggungjawab lain. Contohnya yang saya bangkitkan semalam, subsidi putar tanah ni yang setiap musim kena bayar RM80 untuk kawasan dia, setiap kawasan. Biasanya musim kedua baru kerajaan bayar untuk musim pertama. Ini akan menjejaskan lagi keuntungan dan juga cash flow dari petani. Seperti mana yang Pengerusi cerita tadi, SBB ini memang dia dari segi skim dia boleh meningkatkan penghasilan. Masalahnya kerajaan kena jangan dia terlupa, banyak pesawat ni dia sewa tanah. SBB hanya antara skim yang ada tanah bersama dengan kilang. Kerana bila tuan tanah nampak dia masuk dalam skim dia dapat lebih, dia tak mau sewa bagi pesawat. Pesawat yang tak ada tanah tak mampu nak masuk kecuali dia lepaskan status dia sebagai pekerja sendiri dan jadi pekerja di bawah skim ni. Maka kita tak boleh nak jaminkan pendapatan dia akan lebih baik daripada keadaan sebelum dulu. Maka ini perlu diambil kira apabila kerajaan nak proceed dalam SBB. Tetapi dalam isu Bernas, saya menyeru supaya kerajaan tak perlu buat undang-undang. Minta Bernas bayar lebih seperti seraras dengan harga daripada private miller. Sama juga dalam benih padi yang harga pasaran sudah sampai 1,350 metrik tan. Saya rasa Bernas mampu bayar cukup dengan harga ini supaya petani yang dihasilkan padi itu bolehlah dapat pendapatan yang lebih sewajarnya tanpa menjejas harga beras. Terima kasih. Terima kasih. Saya tambah sikit. Apabila kita pergi melawat pesawat di Sekencang, mereka maklum kepada kita 1 bulan pendapatan mereka hanya sekadar RM1,000 sahaja. Sedangkan kita lihat kepada financial statement Bernas, 1 tahun mereka untung 170 juta pada tahun 2020. Dan tadi Menteri Pertanian kata mereka sign konsesi dengan Bernas untuk nak bantu petani pesawat. Jadi kontradik. Bagaimana dia nak justify statement dia? Pesawat hanya dapat RM1,000 sebulan. Tapi Bernas untung berjuta-juta ringgit. Jadi kita nak kerajaan timbangkan semula. Buka ruang kepada syarikat lain untuk masuk dalam sektor ini. Jangan ada monopoli. Ya, itu yang kita minta. Sepatutnya kalau daripada keuntungan yang ditunjukkan ini ialah black and white yang diberikan oleh Bernas. Mereka untung banyak. Sepatutnya mereka meningkatkan subsidi kepada pesawat.
Itu yang harus dilakukan. Ia tidak logik. Ia tidak logik sama sekali. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Yang kita rumuskan apa ya? Sekarang kerajaan dah bagi terus kepada Bernas. Dah lulus. Jadi kita nak tuntut Bernas pastikan pengagihan dan pulangan kepada pesawah. Yang Muhammad sebut tadi tentang sekincan, RM1,000 sebulan. Yang sangat rendah. Di Kedah, beberapa kawasan di Kelantan, itu di sekitar 600, 950 hingga RM800 sebulan. Ya. Jadi, Bernas akan dipertanggungjawabkan. Dan kita ahli Parlimen akan memastikan Bernas memberi jawapan langsung bagaimana dia agihkan wang keuntungan besar itu sebahagiannya kepada pesawah. Tetapi keputusan Kabinet untuk memberi monopoli kepada satu syarikat mengimport beras itu masih kita bantah. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, kalau kita baca, kita bincang dengan Perdana Menteri, saya, Saudara Anthony Loke dan juga Selamat Sabu, kita ada beberapa syarat ya, yang paling berat sekarang ni, anti-hopping law. Dan kalau ini diluluskan, insyaAllah dalam tempoh 1-2 minggu ini, kita tentu akan bawa lagi apa-apa isu besar yang kita rasa kerajaan mesti tunaikan, terutama isu governance dan corruption dan hal-hal macam ni, monopoli ni. Jangan dia guna MOU, tak ada kena-mengena MOU ke mana kita tetap bantah dan bangkang. Kita tidak akan sokong kerajaan dalam hal ini. Tetapi dalam persefahaman kita, memorandum persefahaman ini, dia tidak menetapkan tarikh akhir. Dia menetapkan tarikh pilihan raya. Jadi kita masih berudik. Tapi ini bukanlah muktamad kerana muktamadnya akan kita bincang bersama dalam PH dan kita akan pastikan beberapa langkah lain yang menyinggung tentang tata kelola pengurusan kerajaan dan penyelewengan dan rasuah monopoli ini kita harus ketengahkan. Baik. Well, there's serious concerns. This is concerning because there is no substantial change or amendment. We are now still in the process of negotiations. I personally have difficulty in supporting that bill, but as in our tradition, we will continue to discuss. They did present their case yesterday and made some minor adjustments, but the principle, the substantive provision has not changed. And we still consider that as draconian, as oppressive, and too wide-ranging, and many, as a result, it will cause a lot of difficulties to the more innocent victims. We are in the midst of discussion. Before lunch, probably we can get this consensus among PH MPs. We will, but we have already expressed our views to the Prime Minister, but you have to wait a few more hours for us to make a final decision. Okay? Yeah, last. We don't defend. We oppose the decision because we oppose as a principle any monopoly. The monopoly will kill the other competitors and will result in a price increase. So I think what we mentioned just now that you should have an open tender, number one. Number two, for the poorest farmers from Sekinchan to Kedah to Kelantan to Sabah, Sarawak, allow them to have some equity so that the profit, which is huge, can benefit them directly. This is one example, but there are so many APs that we're talking about. All right? Terima kasih banyak. Actually, my question is, what is the opinion of the opposition to overcome the food security? Because the government is using the food security as a reason to defend Bernas. Yeah, but our position is, number one, no monopoly.
You see, principal monopoly goes against that principle. I mean, and then secondly, of course, there are issues that they have been we have raised in terms of agriculture policy that's not been implemented. They have to implement it, and then I mentioned specifically the issue of minyak mentah. Huh? Yeah, and then there are many other issues, but the fourth line is the implementation. They talk about okay. You listen carefully to the Prime Minister's response on Monday. What is the solution to the problem of food security? Committee, super committee, and jihad committee. And you know, this is what is called Parkinson's law. We have a problem, we have a committee. We have more problems, we have a coordinating committee. We have a serious problem, we have a super coordinating committee. What we need to do is overthrow those members of the committee. Thank you very much.